Okay, sound check. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi malam ni kita nak buat dice game coding santai. Santai-santai saja. Okay, sementara tu bagi saya setting sikit. Ada yang sedang menonton. Dari mana anda menonton video live? Okay, kita akan mula kejap je lagi. Mungkin dalam seminit 2 minit. Bagi saya masa seminit 2 minit. Dan kemudian kita akan mula live coding kita pada malam ini. So boleh dengar tak suara saya jelas atau tidak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, saya kena kuatkan suara aku kan. Okay. Apa khabar siapa yang menonton? Okay, jadi malam ni kita nak buat satu game. Okay, kita nak buat game menggunakan Python lah kan. Okay, so saya dah beberapa malam dah kita buat live coding. Okay, minggu lepas kita buat Python cheat sheet untuk siapa yang baru nak belajar Python kan. Mereka nak belajar Python, jadi anda boleh tengok dekat description link video live ni. Saya ada bagi satu link ke channel Telegram. Dekat Telegram tu saya ada pinkan message, di mana dekat situlah anda boleh dapatkan Python cheat sheet. Okay, yang saya dah buat pada minggu lepas. Okay, ada sound. Baik, jadi untuk minggu ni kita nak buat dice game game baling dadu. Jadi ni adalah satu game yang bila kita nak bina dia sesuai lah untuk kita nak latih macam mana kita nak bina logik kan, macam mana kita nak fikir logik untuk game tersebut, game baling dadu ni. Dan sesuai lah untuk mungkin beginner yang baru nak belajar Python kan, beginner baru nak belajar. Jadi kalau nak belajar ni paling mudah kalau kita ada satu projek lah, projek supaya kita boleh accomplish benda tu. At the same time kita boleh fikir lah logik-logik yang ada di sebalik macam mana kita nak bina projek tersebut kan. Okay, jadi contoh untuk malam ni adalah satu dice game. Dice game ni apa? Dalam bahasa Melayunya baling dadu je lah kan. Okay, jadi kita akan buat satu game baling dadu. Game baling dadu. Dia tak ada UI apa semualah kita just codekan adalah dia punya logik apa semua, and then kita cuba tengok boleh tak kita nak bina game baling dadu ni menggunakan Python. Okay, tapi tak ada UI. Okay, InsyaAllah UI mungkin lain kali lah bila kita tunjuk mungkin tutorial package ataupun modul Tkinter ke PyQt ke itu ada modul yang lain lah ya. Okay, so macam mana kita nak buat game baling dadu ni? Game baling dadu. So apa yang kita perlukan untuk game baling dadu ni? Of course kita perlukan dadu lah kan. Kita perlukan dadu, ataupun dice. Dice. Jadi sifat dice ni macam mana? Kita tahu dice ni ada 6 side lah kan. Ada 6 side, ada 6 bahagian, 6 permukaan. Jadi dadu ada 6 permukaan. Dia bentuk cube kan.
bentuk cube dengan 6 permukaan lah kan. Permukaan saya tulis je description dulu supaya kita boleh gambar kan macam ni kita nak bina kita punya game nanti. Bentuk cube dengan 6 permukaan. So angka paling kecil ialah apa? 1 lah kan, dan paling besar adalah 6. jadi kita nak dalam game kita ada 2 player, 2 player, 2 pemain. So kita boleh letak sebagai player 1 dan player 2 lah. Player 1 dan juga player 2. Player 1 and player 2. Nak buat 3 player pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk game ni kita buat 2 player. So apa modul yang kita akan gunakan dalam membina game ni. Salah satu modul yang kita akan gunakan, yang saya boleh fikir, yang kita akan belajar sama-sama, salah satunya adalah random punya modul. Random modul. Sebab apa? Sebab bila kita baling dadu ni, kita assume benda tu random lah kan. Angka 1 sampai 6 ni dia boleh jadi apa-apa nombor. Kita boleh dapat 1, boleh dapat 3, boleh dapat 6. So ianya adalah random. So that's why kita perlukan random module. And then untuk bina ni juga kita akan ada beberapa banyak pusingan. Betul tak? Kita akan baling dadu beberapa kali. So player yang yang capai skor berapa kita nak? Skor 20 dahulu akan menang. Player yang capai skor 20 dahulu akan menang. So pusingan kita nak berapa pusingan? Pusingan unlimited. Jadi maknanya kalau kita cakap unlimited, maksudnya selagi tak sampai, tak ada pemenang, tak ada orang yang capai 20 mata 20, selagi itulah kena baling dadu kan. Jadi so itu gambaran macam mana game kita lah, macam mana kita akan buat game kita ni. Jadi so first of all, of course kita akan import kita punya random module. Kenapa import random? Macam saya cakap tadi, dadu kita kita assume bila kita baling tu dia random lah kan. Jadi kita nak gunakan random module. And then so kita ada player 1 score, kita initialize kan score dia sebagai kosong. Player 1 score dan juga player 2 score. Markah player 1 dan juga markah player 2 dua-dua kosong. Kita bermula dengan kosong. Jadi kita dah ada markah. Next macam mana? Kita akan gunakan kita akan baling lah dadu kita kan. Macam mana kita nak baling dadu? So kita boleh menggunakan input. Kita gunakan input. Alright. Press enter to roll dice. Nak baling dadu. Kita start dengan player 1 dululah. Player 1, press enter to roll dice. Jadi bila kita gunakan input punya function ni, kita kena press enter, and then barulah kita punya command nanti dia akan jalan lah, next command. Jadi kita nak skor 1 lah, maknanya dadu 1 ataupun saya panggil dia sebagai dadu 1 lah untuk player 1. So kita akan menggunakan random yang module tadi. Random module, dan kita gunakan function integer. Di dalam random module ada function randin. So apa randin ni buat? Basically kita boleh tengok dia punya parameter yang ada dalam randin ni. Ada A dan juga B. Apa maksud dia? A dan B ni adalah range. Range integer yang kita nak kita punya function tu hasilkan, return. Sebagai contoh, kalau saya letak 1 dan 6, jadi dia akan jadi random number di antara 1 sampai 6. Dia boleh jadi
1, boleh jadi 3, boleh 6. Okay, jadi dia tak akan keluar 7. Okay, hanya random number 1 sampai 6. Okay, so kita nak test sekejap. Okay, kita nak test dengan caranya adalah saya akan print lah dadu 1. So saya save and then kita cuba run dekat terminal kita. New terminal, python dice scheme.py. Okay, so keluar player 1, press enter to roll dice. Jadi saya enter, keluar 2 kat bawah. Jadi maknanya bila saya baling dadu tu, keluar dapat random number 2. Okay, saya cuba lagi sekali. Player 1, press enter to roll dice. Saya tekan enter, dapat 6. Okay, jadi yang second time saya baling dadu, saya dapat 6. Okay, jadi saya tak nak print dadu saja, saya nak print saya gunakan F string. Saya akan gunakan F string dan juga curly bracket. Okay, curly bracket, player 1 score is, okay, dadu 1. Okay, jadi kita menggunakan F string. So saya start balik semula. Player 1, press enter to roll dice. Player 1 score is 1. Okay, so kita dah settle untuk player 1. Okay, kita dah settle untuk player 1. Cuma sekarang ni kita ada total score, sebab kita akan baling dadu tu beberapa kali, berulang-ulang kali kita akan baling. So maknanya dia kena, setiap kali kita baling dadu tu, dia punya total score tu mestilah start daripada kosong. Okay, let's say round 1 kita baling, kita dapat 2, so total score dia 2 lah kan, round 1. Kemudian next round dia kita akan baling lagi sekali, dapat 3. So total score dia dah jadi 2 tambah 3 lah, jadi 5 kan. Okay, so apa kita boleh buat adalah kita kena tambahkan lah kita punya score, score dadu 1 tu kan, dekat kita punya player 1 score. Okay, player 1 score plus equal to dadu 1. Okay, so saya akan tambah lagi satu variable yang saya panggil sebagai round, round 1. Sebab apa? Sebab kita nak tengok berapa banyak pusingan. Okay, pusingan yang ada. Jadi okay, so saya akan print F string juga, gunakan F string round. Okay, pusingan, ataupun tukar nama Melayu lah, sebab kita cakap bahasa Melayu kan. Pusingan 1. Jadi yang dalam curly bracket ni pun saya tukar jadi pusingan. Okay, so jom kita test. Tukar bahasa Inggeris jadi pusingan. Oh, campur-campur aduk. Okay, okay, player 1 score is 2. Press, tekan enter untuk baling dadu. Itu tukar je bahasa Melayu lah. Tekan enter untuk baling dadu. Okay, kemudian markah apa dadu. Ialah, okay, ialah markah dadu ialah dadu 1. Jadi kemudian kita akan print juga. Saya gunakan F string. Okay, kita akan tulis apa kat sini markah keseluruhan player 1 selepas pusingan. Okay, so kita letak lagi kita punya curly bracket, pusingan dalam kurungan pusingan. Okay, curly bracket pusingan ialah, dan kemudian dalam ni kita letak player 1 score. Okay, okay, so jom kita test
run balik kod kita. Pusingan 1, player 1 tekan enter untuk baling dadu, maka dadu ialah 6, maka keseluruhan player 1 selepas pusingan 1 ialah 6. Okey, so settle untuk player 1. Jadi untuk player 2, copy paste je. Okey, copy paste saja, tukar input player 2, tekan enter untuk baling dadu. Kemudian ni saya nak letak dadu 2, maka dadu ialah, tukar ni kepada dadu 2. Kemudian player 1 score kita tukar jadi player 2 score, ni tukar jadi dadu 2, maka keseluruhan player 2 selepas pusingan ialah player 2 score. Okey, so jom kita cuba run pusingan 1. Tekan enter untuk baling dadu, maka dadu ialah 6, maka keseluruhan player 1 selepas pusingan 1 ialah 6. Okey, player 2 pula tekan enter untuk baling dadu, maka dadu ialah 5, maka keseluruhan player 2 selepas pusingan 1 ialah 5. Okey, so settle. Cuma bila kita tengok kan, kita punya terminal ni semak kan, macam line dia rapat-rapat. Jadi mungkin kita boleh jarakkan sikit. Kat mana kita nak jarakkan? Nak bagi new line. Okey, mungkin lepas habis player 1 dengan player 2 ni kan. Okey, so kita cuba balik. Player 1 tekan enter untuk baling dadu, maka dadu ialah 4. Okey, maka keseluruhan player 1 selepas pusingan 1 ialah 4. Okey, kemudian player 2 pula. Okey, so kita nampak kat sini ada new line so tak adalah kita punya terminal tu macam rapat-rapat sangat kan, sedap sikit mata mandang. Okey, tekan enter untuk baling dadu, maka dadu ialah 1, maka keseluruhan player 2 selepas pusingan 1 ialah 1. Okey, jadi bila dia nak menang kan, menang dia apa, markah menang yang kita nak buat. Let's say kita nak letak markah menang kita 20. Okey, jadi kita akan gunakan if else statement. Jadi if player 1 score, okey, markah player 1 lebih atau sama dengan 20. Sebab kita nak buat dia kalau 20 aja dia menang kan. Okey, jadi kita boleh buat win lah, player 1 win. Okey, kemudian kita gunakan elif player 2 score. Okey, jadi kalau bukan player 1 ni bukan lebih daripada 20, dia punya player 1 score bukan lebih daripada 20, dia akan tengok pula player 2 punya score. Player 2 punya score lebih tak daripada 20. Okey, jika lebih atau sama dengan, dia akan print player 2 win. Okey, jadi player 2 win. Okey, so kalau dua-dua bukan, player 1 bukan, player 2 pun bukan, lebih daripada 20, kita akan gunakan else. Else dia akan buatlah benda-benda ni. Okey, dia akan buat baling-baling dadu ni. Okey, right, so cuba kita run sekejap. Player 1 tekan enter untuk baling dadu, player 2 tekan enter untuk baling dadu. Okey, habis macam tu. Dia takkan pergi ke player 1 win ataupun player 2 win. Sebab apa? Sebab kita basically kita ada satu pusingan saja, betul tak? Kita ada pusingan satu saja. So macam mana kalau kita nak ada banyak pusingan? Kita nak ada banyak-banyak pusingan kan. Jadi ada macam kita describe kat atas tadi, game kita
kita akan ada unlimited pusingan. Kalau kita nak buat 5 pusingan boleh guna for loop, tapi untuk unlimited pusingan ni kita akan gunakan while loop. While true, maknanya sementara benar. Okey, function ni akan berjalan sampailah kiamat. Sampailah bila-bila. Jadi kalau gunakan while true ni, make sure you hati-hati, jangan ada infinity punya loop. Jadi bila player 1 dah win ni, kita akan break. Kita nak break kita punya loop, jangan lupa untuk break loop. Alright. So bila skor tu dah lebih pada 20, dia akan break lah. Okay. So cuma sekarang ni pusingan aja. Pusingan kita belum buat apa-apa. Kita kena buat pusingan tambah 1 kemudian kat sini saya rasa. Pusingan plus equal 1. Sebab tadi kita start dengan pusingan 1. Okay, pusingan 1 and then kita nak pusingan 2 pula. Okay, pusingan 2, pusingan 3. Okay. So saya cuba. Harap-harap tak kena infinity loop. Enter. Okay, pusingan 1. Tekan enter untuk baling dadu. Maka dadu ialah 4. Maka keseluruhan player 1 selepas pusingan 1 ialah 4. Okay, player 2 tekan enter untuk baling dadu. Maka dadu ialah 1. Maka keseluruhan player 2 selepas pusingan 1 ialah 1. Okay. So sekarang ni anda boleh nampak kat bawah ni dah jadi pusingan 2. Kalau tadi pusingan 1, sekarang ni kita dekat pusingan 2 pula. Okay, pusingan 2 sebab dia dah sebab kita while loop, dia akan loop lah sampailah condition yang sampailah ada kena kat antara salah satu condition ni lah yang akan breakkan dia punya loop tu. Kalau tak ada break, so meaning dia memang akan loop sampai bila-bila. Okay, jadi sekarang ni kita dah ada pusingan 2, enter. Okay, markah player 1, markah dadu ialah 5. Maka keseluruhan player 1 selepas pusingan 2 ialah 9. Okey, betul tak 9? Sebab dekat pusingan 2 dia dapat 5. Okey, player 1 dapat 5. Dekat pusingan 1 player 1 dapat 4. So total markah dia 9. Okey, player 2 pula. Player 2 okey, okey, player 2 dia dapat markah dadu 4. Okey, pusingan 1 dia dapat markah dadu dia 1. Jadi total markah dia 5. Alright. So kita teruskanlah dengan pusingan 3. Okey, pusingan 4, pusingan 5. Kalau tengok pusingan 4 ni dah ni 16 lawan 14. Okey, 16 lawan 14. Jadi kita pusingan 5, 18 lawan 16. Okey, 18 lawan 16. Player 1 18, player 2 16. Pusingan 6. Oh, dapat 1 je. Oh, dahsyat sengit. Pusingan 6, player 1 dapat 1. Player 2 dapat apa? Player 2 dapat 5. Wow, last lap dia potong. Okey, pusingan 6, elok-elok player 1 leading, terus potong dekat pusingan 6. Jadi player 2 win. Player 2 menang. So simple. Sangat simple untuk buat game ni. Tapi dia bagi untuk pembelajaran kita kan. Sebab banyak benda yang kita belajar dekat dalam kita nak bina game ni. Antaranya adalah, so kita menggunakan random module, okay, untuk menghasilkan integer yang random antara 1 sampai 6. Kemudian kita menggunakan while loop. Ni kita nak looping. So anda dah faham konsep looping tu macam mana. Dan bahaya while true ni, make sure kita boleh break kita punya loop tu. Kalau tak sampai bila-bila dia looping. Okay, so kita juga menggunakan if, else if dan juga else lah kan, if else statement. And then kita basically yang lain-lain tu kita gunakan print punya function, input function. Okay, kemudian kita ada juga
buat operation matematik lah, tambah kan. Okay, so straightforward. Menarik tak? Okay, cuma tak ada UI apa-apa lah kan. Tak ada UI apa-apa. Kalau untuk UI mungkin kita boleh gunakan library lain lah. Nak gunakan Tkinter ataupun PyQt, so tu nanti kemudian punya tutorial ke, tengok macam mana. Alright, so terima kasih bagi mereka yang menonton. Nak ke kod, nak ke source code ni, saya akan letak semua source code ni dekat GitLab ke GitHub. GitHub lah kot. Saya akan letak kat GitHub. Okay, yang minggu lepas punya source code pun ada dekat GitHub. Okay, bagi mereka yang nak dapatkan Python cheat sheet daripada saya, benda-benda yang asas Python tu, anda boleh dapatkan di GitHub saya. Alright, so far so good. Ada soalan apa-apa tak? Thank you semua yang menonton. Hai, ramai ni, ada ramai is watching. Kalau anda komen, saya boleh sebut nama anda. Okay, so far sekarang ni saya tengok is watching je lah. Alright. Okay, so ni saya rasa sebelum ni saya banyak gunakan Jupyter Notebook. So yang ni baru beberapa 2-3 kali je kot gunakan VS Code. Saya tak gunakan Jupyter Notebook, saya gunakan VS Code. Sebelum ni ada tutorial Selenium juga, saya gunakan VS Code. Selenium pun satu modul yang sangat best, okay, untuk buat automation. Okay, so terima kasih semua yang menonton. Ini just a simple tutorial untuk kita belajar Python. Okay, banyak konsep yang kita gunakan. So terima kasih, thank you semua kerana menonton. InsyaAllah jumpa anda lagi pada sesi live yang berikutnya. Okay, so Assalamualaikum dan selamat malam.